Baiklah, selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Jadi cikgu mau tanya dulu, kamu apa kabar? Cikgu harap kamu baik-baik saja. Cikgu harap kamu jaga kesihatan dan sebab kamu akan masuk ke sekolah tidak lama lagi. Jadi cikgu harap kamu baik-baik dan sihat saja supaya kamu boleh pergi sekolah lah selepas itu. Jadi untuk kelas hari ini, kamu tengok dahulu di grup WhatsApp kita ada cikgu bagi satu link permainan. Eh, jadi untuk permainan ini cikgu mau cikgu bagi tempo 2 menit untuk kamu selesaikan. Tapi sebelum itu cikgu mau terangkan yang dalam gambar ini kamu akan dapat agak apa topik yang akan kita pelajari pada hari ini. Jadi kamu buat dahulu, cikgu bagi tempo 2 menit untuk kamu buat dan selepas itu cikgu akan terangkan apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Jadi kamu boleh mulai buat. Cikgu bagi masa 2 menit. Kalau ada yang susah nak buat, kamu boleh bermula dari susun di tepi-tepi itu supaya kamu dapat gambaran. Dalam gambar ini juga ada perkataan. Jadi kamu boleh susun perkataan dia dulu supaya mudah untuk kamu susun dia sepenuhnya lah. Oke, ada uh, 1 menit lagi. Bukan 1 menit, ya, okay, 1 menit. Ada yang sudah siap. Kalau ada yang siap tuh mungkin uh, lajulah tangan dia untuk menyusun. Ada beberapa saat lagi, jadi kamu buat dahulu. Dan kalau ada yang sudah siap, kamu boleh tengok buku ah. Kamu boleh tengok buku muka surat uh, muka surat 60 kalau yang sudah siap. Sudah dengar ada sedang siap. Oke. Cikgu harap kamu sudah siap semua, sudah tamat 2 menit. Jadi kalau kamu sudah siap, kamu boleh screenshot hasil permainan kamu tuh ataupun yang sudah susun tuh, yang gambar kamu sudah siap disusun, kamu screenshot dan bagi di WhatsApp lah. Jadi kita tengok, ini sebenarnya gambar yang cikgu bagi dengan kamu, yang menyatakan World War II. Jadi kamu boleh agak dengan jelas gambar ini mengatakan bahwa kita akan belajar tentang Perang Dunia Kedua. Jadi tahniah yang sudah berjaya menyelesaikan. Jadi sebelum kita mula ataupun cikgu memberitahu fokus topik kita pada hari ini, cikgu nak kamu tengok dahulu peta ini. Ini merupakan kawasan kepada Perang Dunia Kedua. Terdapat dua kawasan yang dua kawasan Perang Dunia Kedua ini, yaitu di Eropa dan juga Asia Pasifik. Tetapi untuk kelas hari ini ataupun pembelajaran hari ini, cikgu hanya akan memfokuskan kepada um, Perang Dunia Kedua yang berlaku di Eropa. Jadi kamu perlu tahu bahwa Perang Dunia Kedua ini berlaku pada tahun 1939 sehingga 1941. Peta ini kamu boleh tengok di buku teks kamu muka surat 61. Jadi kamu dapat gambaran lah tentang kawasan Perang Dunia Kedua ini. Jadi fokus kita pada hari ini adalah yang pertama, kita akan mengetahui ataupun mengenal pasti apakah faktor kepada Perang Dunia Kedua ini berlaku. Mungkinkah ada kesinambungan daripada Perang Dunia Kedua? Jadi kita akan melihat ini di slide seterusnya. Jadi yang kedua adalah siapakah negara-negara yang terlibat. Kita akan bincangkan ini. Yang ketiga adalah tentang kronologi peristiwa ataupun susunan peristiwa dari awal Perang Dunia Kedua sehingga akhir. Untuk yang keempat ini adalah pengakhiran perang. Jadi kita akan tengok siapa yang telah menang, siapa kuasa yang menang, dan apakah faktor kepada kejayaan mereka. Jadi kita akan fokus pembelajaran pada hari ini.
Baiklah, kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi yang pertama kita akan lihat kepada apakah faktor Perang Dunia ini berlaku. Jadi kita akan tengok terdapat 3 faktor yang telah Cikgu perlihatkan kamu di sini. Jadi kita akan ulas satu-satu. Jadi kita tengok yang pertama. Yang pertama, faktor Perang Dunia Kedua adalah kemunculan ideologi baru. Jadi, kemunculan ideologi baru ini muncul untuk mengatasi masalah yang wujud akibat kemelesetan ekonomi. Jadi, penduduk Itali dan Jerman telah mengadakan gerakan politik radikal. Jadi, dalam gerakan politik radikal ini adanya pemimpin nasional yang berpahaman melampau. Jadi, terdapat 2 ideologi yang telah muncul. Yang pertama adalah fascism yang muncul di Itali dan yang kedua adalah Nazi. Seperti yang kamu tahu, Nazi sangat populer yang muncul di uh, Jerman. Jadi kita tengok dahulu fascism ini apa. Jadi gerakan fascism ini muncul pada tahun 1922 di bawah pimpinan Benito Mussolini. Ada tuh gambar yang Cikgu letak dalam uh, slide, itu adalah Benito Mussolini. Jadi ideologi fascism ini memberikan keutamaan kepada kepentingan negara melebihi kepentingan individu dan percaya kepada nasionalisme melampau termasuk berperang bagi meningkatkan imej negara. Jadi dalam fascism ini masyarakat Itali meletakkan negara adalah yang paling utama, barulah kepentingan individu. Jadi apa-apa yang melibatkan negara, mereka akan pastikan negara adalah nombor 1. Jadi walaupun mereka juga percaya bahwa kalau mereka berperang, mereka dapat meningkatkan imej negara mereka. Jadi yang kedua, kita tengok pula ideologi yang kedua, yaitu Nazi. Gerakan Nazi ini ataupun ideologi Nazi ini dipimpin oleh Adolf Hitler yang telah muncul di Jerman pada tahun 1933. Jadi apakah Nazi ini? Ideologi Nazi ini adalah untuk mengagungkan bangsa Jerman. Jadi ini ada mempunyai persamaan dengan fascism, yaitu kedua-duanya uh, mementingkan negara. Jadi negara adalah yang utama. Ini yang menyebabkan Jerman dan juga Itali bekerjasama ataupun bersekutu dalam Perang Dunia Kedua ini. Jadi dalam Nazi ini Hitler berusaha untuk memulihkan nasionalisme Jerman dengan mengetepikan perjanjian Versailles. Kamu masih ingat tentang perjanjian Versailles? Perjanjian Versailles ini adalah satu perjanjian yang telah ditandatangani oleh Jerman apabila mereka kalah dalam Perang Dunia Pertama. Jadi dalam perjanjian itu adanya tuntutan yang sangat banyak dan tidak adillah bagi Jerman sebab Jerman dilihat sebagai ketua kepada kuasa tengah pada Perang Dunia Pertama itu. Jadi Jerman yang tanggung semua. Mereka perlu memberikan ganti rugi, dorang punya angkatan tentera karena kecil karena terhadlah limit. Uh, apa lagi? Tanah jajahan mereka diambil. Itulah yang telah uh, itu yang telah diketepikan oleh Adolf Hitler. Jadi, apa yang Hitler buat, dia telah bina angkatan tentera semula dan seterusnya menduduki Rhineland semula. Maksudnya, dia telah menjajah ataupun menakluki wilayah yang telah diambil semasa perjanjian Versailles. Jadi, apabila uh, Jerman ini telah melanggar perjanjian Versailles dan fascism Itali ini juga telah menakluki ataupun mencoroboh kawasan lain, maka berlakunya Perang Dunia Kedua. Mereka inilah melalui ideologi ini yang ideologi yang sangat melampau, maka muncullah Perang Dunia Kedua ini. Jadi yang kedua, faktor yang kedua adalah ketidakpuasan hati terhadap perjanjian Versailles. Cikgu sudah jelaskan tadi apakah perjanjian Versailles ini. Jadi kita boleh lihat bahwa Jerman dan Itali tidak berpuas hati. Kita tahu Itali sebenarnya menang sebab dia dalam
dia bukan di pihak yang kalah pada Perang Dunia Pertama. Dia bersama dengan apa? Cikgu lupa sudah. Dia bersama dengan Pakatan Bertiga. Jadi dia menang. Tetapi kenapa Italia ini join Jerman? Sebab Italia ini dia punya apa? Apabila Pakatan Bertiga menang, Italia ini tidak dapat tanah jajahan yang banyak berbanding dengan negara-negara Pakatan Bertiga yang lain. Jadi dia tidak puas hati, terus dia bergabung dengan Jerman, lepas itu dorang takluki tanah jajahan ataupun menakluki kawasan lain. Jadi ini adalah disebabkan oleh ketidakpuasan hati terhadap perjanjian Versailles. Jadi yang ketiga adalah kegagalan Liga Bangsa-Bangsa. Jadi kita tahu Liga Bangsa-Bangsa ini ditubuhkan untuk menjaga keamanan dan juga menyekat Jerman daripada menjadi ancaman kepada dunia. Sebab pada Perang Dunia Pertama kan Jerman ini telah mengancam dunia. Itulah berlaku Perang Dunia Pertama. Jadi ini adalah tugas Liga Bangsa-Bangsa untuk menyekat kemarahan Jerman, tetapi gagal. Jadi dalam kegagalan Liga Bangsa-Bangsa ini juga dia telah berhadapan pelbagai cabaran selepas Perang Dunia Pertama. Jadi kita lihat ada 3 cabaran yang telah ditempuhi oleh Liga Bangsa-Bangsa yang menyebabkan mereka gagal untuk menyekat kemarahan Jerman ataupun sekutu Jerman, yaitu Italia dan juga Jepun. Itu kita akan tengok pada slide seterusnya. Jadi kita bincang dahulu tentang apakah cabaran Liga Bangsa-Bangsa ini selepas Perang Dunia Pertama. Jadi yang pertama adalah krisis Manchuria. Krisis Manchuria ini berlaku pada tahun 1931 sehingga tahun 1938. Jadi krisis Manchuria ini melibatkan Jepun yang telah menaklukki Manchuria, yaitu wilayah di bawah penguasaan Cina. Jadi Liga Bangsa-Bangsa ini tidak dapat sekatlah Jepun untuk menakluki kawasan Manchuria itu daripada Cina. Jadi yang kedua kita tengok adalah perjanjian pelucutan senjata pada tahun 1932 hingga 34. Jadi perjanjian pelucutan senjata ini adalah apabila Jerman keluar daripada Liga Bangsa-Bangsa dan telah memperbesar angkatan tenteranya secara terbuka. Sebab kita lihat dalam perjanjian Versailles sudah menyatakan bahawa Jerman tidak boleh memperbesarkan dia punya ketenteraan. Dia perlu kena limit, kena perlu terhad. Sebab nanti kalau dia memperbesarkan tentera, dia ada kemungkinan akan memberikan ancaman ataupun menyerang negara ataupun kawasan-kawasan yang lain. Tetapi Liga Bangsa-Bangsa kedua kalinya gagal untuk menyekat Jerman ini untuk memperbesarkan dia punya ketenteraan. Jadi yang ketiga kita lihat adalah krisis Habsyah. Jadi krisis Habsyah ini telah berlaku pada tahun 1935 hingga 1936. Dalam krisis Habsyah ini melibatkan Italia yang telah menyerang Habsyah di Afrika. Jadi kan Italia ini dia tidak dapat tanah jajahan yang banyak. Jadi dia mencari inisiatif lain dengan menakluki jajahan, mencari kawasan yang lain dan menakluki dia. Jadi Liga Bangsa-Bangsa ini tidak dapat menyekat juga kemarahan Italia. Jadi tiga-tiga ini yaitu Jepun, Jerman dan juga Italia, tiga-tiga itu gagal disekat oleh Liga Bangsa-Bangsa. Jadi kita boleh lihat kegagalan Liga Bangsa-Bangsa ini yang sepatutnya menjaga keamanan dunia tidak berjayalah, tidak berfungsi untuk menjaga keamanan dunia. Jadi kita tengok pula siapakah negara yang terlibat. Jadi negara yang terlibat adalah kuasa paksi dan juga kuasa bersekutu. Jadi kuasa paksi ini melibatkan Jerman, Italia dan juga Jepun. Kalau kuasa bersekutu adalah Britain, Perancis, Rusia dan juga Amerika Syarikat. Jadi dua kuasa ini yang akan berlawanlah dalam Perang Dunia Kedua ini. Ini yang telah berperang untuk
kepentingan mereka. Jadi sebelum kita masuk kepada kronologi peristiwa, juga mau kamu tengok dahulu video ini. Jadi kamu tengok dahulu dan jelaskan nanti apa yang kamu pahamlah. The war in Europe began in September 1939 when Nazi Germany, under Adolf Hitler, invaded Poland. Using blitzkrieg tactics, the country was quickly overtaken. The world was shocked. Britain and France responded by declaring war on Germany, but took little action. This became known as the Phony War. But in 1940, German offensives rapidly defeated Denmark, Norway, Belgium, the Netherlands, and France. The British Army, meanwhile, was on the retreat, being evacuated from Dunkirk. Britain, alone, was attacked by Germany during the Battle of Britain and the Blitz. However, the Luftwaffe failed to defeat the RAF. In June 1941, Hitler invaded Russia under the codename Operation Barbarossa, and in December 1941, the Japanese attacked Pearl Harbor, bringing the USA into the war. Germany, Italy, and Japan formed the Axis powers, while Britain, Russia, and the USA made up the major combatants on the Allied side. In 1942, the Nazis implemented their final solution, a plan to exterminate all Jewish people. Critical battles followed that would dramatically change the course of the war. These were Midway in the Pacific Theater, June 1942, El Alamein in Egypt, November 1942, and Stalingrad in Russia, January 1943. On June 6, 1944, D-Day, the Allies launched Operation Overlord, invading Normandy, France. The Red Army advanced in the east and was the first to reach the German capital of Berlin. Germany surrendered in May 1945, shortly after Adolf Hitler committed suicide. On 6th of August 1945, the Americans dropped an atomic bomb on Hiroshima. Japan surrendered on VJ Day, 15th of August 1945. The war was over. World War II lasted from 1939 to 1945 and remains the most geographically widespread military conflict the world has ever. Oke, kamu sudah tengok kan video itu. Jadi sebenarnya juga teruskan sajalah kan jelaskan. Jadi video itu sebenarnya menjelaskan tentang kronologi peristiwa ataupun peristiwa yang telah berlaku dari awal kenapa Perang Dunia ini telah berlaku, yaitu bagaimana Jerman kamu boleh tengok dalam buku muka surat 60 supaya kamu pahamlah. Jadi kita tengok kronologi peristiwa. Dalam video itu telah memperlihatkan serba macam ringkaslah tentang bagaimana Perang Dunia Kedua ini awalnya berlaku dan bagaimana dia punya pengakhiran. Jadi cikgu jelaskan kalau kita cikgu jelaskan dengan lebih ringkas lagi supaya kamu pahamlah. Jadi kita tengok kronologi peristiwa. Jadi Perang Dunia Kedua ini bermula apabila Jerman telah menyerang Poland pada September 1939. Jadi apabila Poland telah diserang, maka British dan Prancis telah isytihar perang terhadap Jerman. Pada masa ini juga, Jepun telah serang Pearl Harbor, yaitu di Amerika. Pearl Harbor ini merupakan pangkalan tentera Amerika lah, jadi Jepun mengobom. Jadi Jerman pula pada masa ini telah menakluki negara di Eropah Barat melalui serangan Blitzkrieg.
kita boleh tengok Blitzkrieg ini bermaksud serangan kilat, yaitu uh, kamu boleh tengok di muka surat 60 ni dia cakap Blitzkrieg bermaksud serangan kilat. Kapal terbang Jerman mengebom sasaran musuh diikuti dengan serangan kereta kebal dan tentera bermotosikal. Maksudnya ada 3 serangan lah untuk serangan Blitzkrieg ni. Jadi selepas itu, apa yang jadi? Jerman serang Britain dari udara dan barat. Selepas dia apa? Tetapi kamu perlu tahu yang Jerman ini apalah dia, kita tengok di sini dia bilang Jerman melancarkan serangan udara dan laut terhadap Britain pada bulan September 1940 sehingga bulan Jun 1941. Jerman telah menyerang dan memusnahkan pelabuhan, kawasan perindustrian dan pertahanan udara Britain. Jadi ini telah menyebabkan ekonomi Britain telah merosot. Jadi selepas Jerman serang Britain, Itali pula sertai Jerman dan isytihar perang terhadap Prancis dan Britain. Ini bermaksud Itali telah bersekutu dengan Jerman pada Januari 1940. Jadi selepas itu Jerman serang Rusia dengan operasi Barbarossa. Jadi kamu tengok operasi Barbarossa ini adalah serangan besar-besaran untuk menawan Rusia. Kenapa Jerman ingin menguasai Rusia? Sebab Rusia merupakan empayar terbesar di Eropah untuk mencapai cita-citanya menguasai seluruh Eropah. Maksudnya kalau Jerman dapat kuasai Rusia, maksudnya dia dapat menguasai seluruh dunia. Jadi operasi ini menyasarkan bandar utama di Rusia yaitu Leningrad, Moskow dan juga Stalingrad. Jadi di sinilah Jerman telah serang Rusia. Jadi kita tengok pula Jepun telah takluki Asia Tenggara. Asia Tenggara termasuklah tanah Melayu iaitu negara kita. Selepas itu kuasa bersekutu mengatur strategi untuk perang. Jadi apa yang berlaku? Kuasa bersekutu semakin berkuasa dan telah berjaya mengalahkan Itali dan Jerman. Kita akan tengok bagaimana kuasa bersekutu ini menang pada slide seterusnya. Jadi Jepun pula dibom iaitu di Nagasaki dan Hiroshima oleh Amerika Syarikat. Jadi Jepun kalah dan lepaskan tanah jajahan. Ini bermakna dalam pengakhiran Perang Dunia Kedua ini kuasa paksi kalah. Kita tahu kuasa paksi ini melibatkan Jerman, Itali dan juga Jepun. Jadi kita boleh tahu kuasa bersekutu yang menang. Ini adalah kronologi ringkas kepada susunan peristiwa Perang Dunia Kedua. Cikgu harap kamu paham. Jadi kita tengok pengakhiran Perang Dunia Kedua. Jadi bagaimana kuasa bersekutu menang? Jadi kita tengok ada 4. Yang pertama adalah melalui kerjasama kuasa besar. Melalui kerjasama kuasa besar ini maksudnya adanya pertemuan antara Presiden AS, maksudnya Amerika Syarikat lah, ada perjumpaan Presiden Amerika Syarikat, Perdana Menteri Britain dan juga Presiden Rusia. Jadi yang handle ataupun yang mengetuai ketenteraan pada masa ini dipimpin oleh Amerika Syarikat. Jadi melalui perjumpaan-perjumpaan ini mereka telah membincangkan tentang keputusan politik dan ketenteraan yang strategik lah supaya mereka boleh kalahkan kuasa paksi. Jadi yang kedua adalah keberkesanan serangan strategi. Maksudnya kuasa bersekutu di bawah pimpinan Amerika Syarikat menunjukkan perancangan ketenteraan yang hebat. Maksudnya mempunyai strategi dan juga ketenteraan yang hebat. Amerika Syarikatlah yang pimpin ketenteraan pada masa ini. Yang ketiga pula adalah kegagalan operasi menawan Rusia. Jadi apabila Jerman kehabisan peluru, minyak dan makanan, General iaitu Friedrich von Paulus ingkar arahan Hitler untuk teruskan peperangan. Kan sudah kehabisan makanan, jadi tidaklah dapat teruskan peperangan. Jadi Jerman menyerah kalah pada tentera Rusia pada 1943. Yang keempat adalah operasi pendaratan tentera bersekutu. Ini adalah operasi yang dinamakan sebagai D-Day. Jadi D-Day ini di mana Amerika Syarikat telah berjaya memperdayakan tentera kuasa paksi untuk ke Calais, sedangkan tentera bersekutu tiba di Normandy. Tentera bersekutu masuk dari arah utara, Rusia pula masuk di timur. Jadi melalui strategi dan juga ketenteraan yang sangat kuat, pertemuan yang
kerjasama yang sangat kukuh, maksudnya mereka dapat mengalahkan kuasa paksi dengan uh, dengan usaha ini mereka telah berjaya mengalahkan kuasa paksi dalam Perang Dunia Kedua. Jadi Perang Dunia Kedua ini telah dimenangi oleh kuasa bersekutu. Jadi apakah kesan? Cikgu brief lah apakah kesan. Jadi kesannya adalah kemelesetan ekonomi telah berlaku. Sebab Perang Dunia Kedua kan mesti banyak kerugian yang telah berlaku, banyak harta benda yang rosak. Jadi ini adalah kesan kepada Perang Dunia Kedua. Jadi kesan yang lain adalah korban nyawa yang sangat tinggi. Untuk pengetahuan kamu, korban nyawa ataupun kematian dalam Perang Dunia Kedua ini adalah yang paling besar di sejarah dunia lah, yaitu dalam anggaran 75 juta sehingga 80 juta. Jadi kita perlu tengoklah iktibar daripada Perang Dunia ini agar kita menjaga hubungan antara sesama negara ataupun masyarakat supaya konflik tidak muncul. Okey, untuk video seterusnya untuk slide seterusnya juga akan rumuskan apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Kita sudah sampai kepada penghujung kelas kita pada hari ini. Jadi cikgu harap kamu faham tentang penerangan cikgu tentang topik kita pada hari ini yang berkaitan dengan Perang Dunia Kedua. Jadi cikgu akan rumuskan. Kita tengok dahulu kepada faktor. Terdapat 3 faktor kepada kemunculan Perang Dunia Kedua ini. Yang pertama adalah kemunculan ideologi baru, yaitu fascism dan juga Nazi, yaitu di Jerman dan juga Itali. Kan kita cikgu sudah terangkan, kita sudah belajar. Jadi yang kedua adalah disebabkan oleh ketidakpuasan hati terhadap Perjanjian Versailles. Jadi Perjanjian Versailles yang berat sebelah ini telah menyebabkan Jerman dan juga Itali telah dia telah muncul, dan Jerman pula dia ingkar Perjanjian Versailles itu, dan Itali pula telah menakluki kawasan lain yang tidak sepatutnya. Jadi yang ketiga adalah kegagalan Liga Bangsa-Bangsa. Kita tahu Liga Bangsa-Bangsa ini sepatutnya menjaga keamanan dunia dan menyekat segala kuasa ataupun negara yang ingin menakluki kawasan lain, terutamanya Jerman. Tetapi Liga Bangsa-Bangsa ini gagal. Jadi ini telah menyebabkan berlakunya atau tercetusnya Perang Dunia Kedua di Eropah. Jadi untuk kuasa terlibat kita sudah bincang, terdapat 2 kuasa yang besar, yaitu kuasa paksi dan juga kuasa bersekutu. Jadi dalam kuasa paksi ini melibatkan Jerman, Itali dan juga Jepun. Dan kita tahu Itali pada awalnya bersekutu dengan Britain, Prancis pada Perang Dunia Pertama, tetapi telah bertukar dan telah bersekutu dengan Jerman pula dan juga Jepun. Jadi dalam kuasa bersekutu ini pula ada Prancis, Rusia, Britain, Amerika Syarikat. Jadi ini yang telah berlawan antara sesama untuk menjaga kepentingan ekonomi mereka dan juga memastikan negara mereka aman. Jadi untuk pengakhiran perang kita tahu kuasa paksi telah kalah di tangan kuasa bersekutu. Jadi ini disebabkan oleh strategi ketenteraan dan juga pertemuan ataupun kerjasama kuasa-kuasa bersekutu yang menyebabkan mereka dapat mengalahkan kuasa paksi ini. Jadi kalau ada sebarang penerangan yang cikgu kamu kurang paham, jadi kamu boleh tanya cikgu di grup WhatsApp. Jadi untuk tugasan hari ini mudah sahaja, cikgu ada berikan satu link di WhatsApp. Link itu merupakan soalan kuis. Soalan kuis itu ada 10 sahaja yang melibatkan Perang Dunia Kedua lah. Jadi cikgu mau kamu jawab semua soalan tersebut, dan selepas siap kuis itu kamu boleh hantar di WhatsApp sebagai bukti kamu sudah menyelesaikan kerja tersebut. Jadi link ini sudah cikgu bagi di WhatsApp. Jadi kamu hanya perlu tekan sahaja. Jadi dalam satu soalan itu dia ada masa 30 saat untuk kamu menjawablah. Cikgu mau kamu berfikir dengan pantas lah, supaya kalau exam kan tidak boleh 2 minit untuk satu soalan. Jadi cikgu
praktis, berikan praktis kepada kamu untuk menjawab dengan kamu jawab dengan kamu baca dengan teliti dan jawab soalan yang kamu rasa betul ataupun jawaban yang betul. Jadi Cikgu harap kamu semua buat tugasan ini jangan lupa screenshot sebagai bukti dan hantar kepada Cikgu. Jadi kalau ada sebarang pertanyaan kamu boleh cari Cikgu di grup WhatsApp. Uh, ini saja kelas kita pada hari ini dan kita berjumpa lagi pada kelas yang seterusnya. Terima kasih semua kerana bagi kerjasama dan jaga diri dan see you next class. Thank you.